Salam warga, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan topik yang menjadi pilihan kita ialah kos sara hidup tinggi, fenomena global. Ini menarik kerana ada tanda tanya sebenarnya bila kita sebut tentang fenomena global ini, kerana kalau kita kaji secara lebih mendalam lagi setelah dunia secara keseluruhannya menghadapi masalah dengan pandemik COVID-19 dan kemudiannya timbul pula perang Rusia Ukraine dan kemudiannya berlaku pula perubahan cuaca yang tidak menentu dan sebagainya, dan ianya telah memberikan satu impak ataupun kesan yang cukup serius dalam lanskap ekonomi dunia secara keseluruhannya. Dan tentulah negara kita juga tidak terkecuali dan kita juga sedang menghadapi satu situasi di mana kos sara hidup itu dikatakan semakin meningkat dan ianya memberikan impak dan juga kesan dalam kehidupan rakyat ketika ini. Dan inilah perkara yang akan kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini kita ingin ucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Atan Sapian yang merupakan pengarah Sekretariat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKOL. Jadi Tuan, apa khabar? Terima kasih Datuk. Sihat? Alhamdulillah sihat. Ini pertama kali ya Tuan? Saya ingat di Menama ni pertama kali lah. Okay. Datangnya banyak kali dah. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada seorang lagi tetamu kita yang berbahagia, Profesor Dr. Jamal Osman yang merupakan fellow kehormat di Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat Prof? Sihat. Okey, kita nak bercakap tentang topik yang sebenarnya menjadi perbincangan, menjadi saya lebih gunakan istilah masalah sebenarnya kepada rakyat Malaysia ketika ini bila kita bercakap tentang kos sara hidup tinggi ini. Dan mungkin anda juga masih ingat bahawa semalam juga lebih kurang kita menyentuh juga isu yang lebih kurang sama tetapi mungkin dari sudut ataupun perspektif yang berbeza. Jadi malam ini kami juga sebenarnya ingin mengajak anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda, iaitu 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin menarik juga kalau terlebih dahululah kita dapatkan penerangan daripada saudara Atan sendiri selaku pengarah Sekretariat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKOL. Apa sebenarnya fungsi dan peranan yang dimainkan oleh NAKOL, Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Datuk dan juga rakan panelis pada hari ini, Prof, dan juga penonton di rumah lah. Saya ingat NAKOL ni sebenarnya telah ditubuhkan lama dah sebenarnya. 2014 lagi sebenarnya. Okay. Pada masa itu dikenali sebagai jawatan kuasa khas menangani kos sara hidup. Ia adalah satu jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh Jemaah Menteri sendirilah. Dan pada masa tersebut, of course, timbalan Perdana Menteri adalah pengurusi. Sehinggalah pada 2018 Jemaah Menteri bersetuju untuk kita upgrade jawatan kuasa khas kabinet ini menjadi kepada satu majlis lah yang kita kenali sekarang, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara ataupun NAKOL lah. Biasanya orang kenal NAKOL dan sebagainya. Pada tempoh tersebut 2014 sehinggalah 2021 pengurusinya adalah timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kanan. Tetapi bermula dengan pemerintahan YAB Perdana Menteri sekarang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk mempengurusikan sendiri NAKOL. Ada sebabnya kenapa. Kos sara hidup ni of course sudah tentu Datuk dia rapat dengan rakyat lah. Amat rapat dengan rakyat sebenarnya. Betul. Sebab tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri memberi komitmen untuk menjadi pengurusi. Ada banyak sebab.
Yang keduanya, satu lagi, kos sara hidup ni melibatkan banyak agensi. Sebab dia cross sektoral. Pengangkutan ada, makanan ada, tempat tinggal, perumahan, utility dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan yang perlu diselaras tu perlu koordinasi yang amat baiklah. Sebab tu saya ingat YIB Perdana Menteri sendiri bersetuju untuk mempengurusikan. Of course, antara lain peranan-peranan NACOL adalah membincangkan isu-isu semasa dan memastikan isu-isu ini tidak membelenggu rakyat sebenarnya. Dan yang paling penting, mencari jalan penyelesaian bukan setakat saja jangka pendek ataupun sederhana, yang lebih penting panjang, supaya manfaat itu diperolehi sepanjang masa sebenarnya, bukannya untuk satu-satu masa saja. Of course, kadang-kadang bila kita lihat cabaran COVID, lepas tu peperangan Rusia Ukraine, ia mungkin kadang-kadang bersifat pendek ataupun sederhana dan sebagainya. Kita akan ambil tindakan juga. Dan saya ingat usaha inilah yang NACOL perlu lebih aktif, supaya dalam kata lainnya, akhirnya rakyat mendapat manfaat sebenarnya. Saya ingat secara ringkasnya sebegitulah saya ingat. Okay. Banyak lagi persoalan yang akan kita kongsi sebentar lagi Encik Atan Tapi mungkin secara ikhlasnya juga saya nak dapat pandangan ikhlas daripada yang berbahagia Profesor Dr. Jamal Osman sendiri. Bila kita sentuh tentang apa yang sedang dihadapi oleh rakyat ketika ini, bila kita kaitkan dengan kos sara hidup, ianya bukan lagi rahsia sebenarnya. Banyak rungutan yang lontarkan, banyak keluhan yang dikeluarkan, dan ada juga yang mengatakan bahawa seolah-olah kita akan menghadapi situasi kos sara hidup yang tinggi ini mungkin untuk jangka masa yang agak panjang kalau kita lihat kepada lanskap ataupun senario ekonomi semasa. Tapi pandangan Prof bagaimana? Apakah inilah sesuatu yang harus dihadapi oleh rakyat Malaysia, malah ianya merupakan satu masalah di peringkat global sebenarnya? Kita kongsi bersama dengan Prof. Baik, salam bahagia kepada penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan persoalan yang dilontarkan oleh Datuk itu memang sangat memprihatinkan, satu isu yang sangat memprihatinkan segenap warga rakyat lah. Sebab kita memang merasakan dia menyentuh kulit kita. It affects our skin directly. Jadi kita dapat rasakan benar-benar lah. Dan persoalan, adakah ini isu yang hanya tertumpu di Malaysia sahaja atau dikongsikan bersama dengan seluruh dunia, masalah global. Jadi dari pengamatan saya, memang ia satu isu yang turut dirasai secara bersama di seluruh dunia lah. Kita boleh katakan dia sebagai isu yang dihadapi oleh global, oleh dunia lah. Walaupun negara yang terkenal dengan 0% inflation rate seperti Jepun, sekarang pun sedang berhadapan dengan kadar inflasi yang tinggi. Walaupun kadar inflasi yang tinggi di sana sekadar 2%, tapi berbanding dengan 0% itu dianggap satu lonjakan yang agak besar. Jepun sendiri berhadapan dengan masalah inflasi, dan kita di sini memang sangat jelas kadar inflasi kita memang masih lagi trend meningkat, dan bahkan paling tinggi berbanding dengan beberapa tahun lepas. Dan ini adalah fenomena yang sebenarnya kita boleh jangkakan. Kita lihat pandemik COVID-19 itu isu yang melanda global secara keseluruhan, dan di segi strategi menghadapi pandemik ini pun seperti ada satu persamaan dengan berbagai pakej ransangan yang hampir serupa dilaksanakan oleh seluruh dunia kan. Saya baca di literature sejumlah berapa 36-40 trilion dollars
yang telah dihamburkan oleh kerajaan-kerajaan di seluruh dunia untuk menghadapi masalah ataupun kekangan daripada pandemik ini. Jadi bayangkan setelah pandemik agak mereda, ekonomi pulih dengan rangsangan yang begitu banyak, dia meningkatkan dalam istilah ekonomi aggregate permintaan ataupun permintaan aggregate, meningkatkan permintaan, sedangkan ada kekangan dalam penawaran. Dari segi bekalan ada kekangan, sama ada disebabkan oleh peningkatan misalnya input tenaga, peningkatan dalam kos makanan, atas berbagai-bagai faktor lah, termasuklah peperangan Rusia dan Ukraine yang memberi kesan pada supply chain. Jadi kekangan dalam bekalan ditambah dengan peningkatan dalam permintaan, jadi ini merupakan unsur double dari segi faktor-faktor inflasi ataupun faktor-faktor yang boleh meningkatkan cost of living. Kita biasa dengar dengan faktor inflasi cost push ataupun faktor yang menolak kos untuk meningkat. Itu sebagai satu faktor inflasi. Satu lagi faktor demand pull, faktor peningkatan permintaan. Tapi sekarang kedua-duanya di-combine, satu gabungan. Jadi itulah yang kita sedang hadapi sekarang. Dan sama ada dia merupakan transitory ataupun satu yang akan kekal untuk beberapa waktu, ini saya rasa bergantung pada bagaimana adaptasi kita lah. Dari segi policy, dari segi masyarakat pengguna itu sendiri, termasuk juga masyarakat pengeluar, masyarakat peniaga itu sendiri lah. Itu dan masyarakat pengguna sendiri juga. Ya, betul. Nanti saya akan bercerita tentang bagaimana peranan masyarakat pengguna untuk meningkatkan keanjalan permintaan terhadap harga. Nanti saya akan bincangkan bila sampai waktunya lah. Bergantung pada soalan daripada Datuk lah. Baik, saya nak petik istilah yang saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Prof. Istilah yang digunakan ialah adaptasi. Jadi pandangan Tuan Atan sendirilah mewakili NAKOL. Apakah Tuan dapat melihat bahawa dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan ketika ini dalam berusaha untuk mengadaptasikan dengan situasi ataupun lanskap ekonomi yang kita hadapi ketika ini secara global ini, apakah ianya telah mula menghasilkan keputusan-keputusan yang mungkin menggembirakan rakyat, sekurang-kurangnya memberi kelegaan kepada rakyat? Terima kasih tu. Saya rasa saya lebih suka untuk kita guna contoh ayam lah, saya ingat. Walaupun ayam saya ingat dah reda dah, tetapi mungkin ramai lupa macam mana proses tu tadi. Tadi Prof bercerita pasal adaptasi. Itu yang berlaku sebenarnya. Ayam ni sebenarnya Datuk, kita dah tahu trend kenaikan tu berlaku sejak tahun lepas lagi, dalam bulan 6, bulan 7 lagi sebenarnya kita dah tahu dah. Sebab tu ada beberapa siri kawalan harga ni kita buat. Tetapi kita tahu apa yang berlaku sekarang agak unik. Kita ada demand side dia, lepas tu supply side dia, macam mana dia berlaku dalam keadaan sekali. Tambah lagi tadi Datuk sebut pasal cuaca lah, peperangan lah, in one go. Dalam satu keadaan tu banyak elemen-elemen ni, faktor-faktor ni memberi kesan sebenarnya. So dalam konteks adaptasi tu tadi, sebenarnya di bawah NAKOL ni, kalau ikut tema rujukan kita Datuk, kita hanya bermesyuarat 2 kali setahun. Tapi di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri, dalam tempoh 8 bulan kita dah buat 4 kali mesyuarat. Itu nak menunjukkan kesungguhan tu tadi. So bercerita pasal adaptasi tu tadi, bila kita dah tahu apa yang berlaku, kita buat macam biasalah, kita buat kawalan harga dan sebagainya. Tapi kita tahu that itu mungkin tidak kurang kesannya. So dalam mesyuarat NAKOL yang pertama pada Disember 2021, kerajaan telah putuskan, NAKOL telah putuskan supaya antara lain saya ingat import ayam ni bulat ni dibuka. Untuk kita flood the supply side tu tadi. Itu tujuannya.
bila kita buka ni, kita minta juga pemain-pemain lain selain daripada pengimport, pasar raya juga kita benarkan dan sebagainya. Tetapi kita tahu dalam tempoh sebulan tersebut mungkin agak kurang berkesan, disebabkan satu perkara, Datuk. Kawalan harga kita pada masa itu pada sekitar RM8.90. RM9.90, RM9 10 sen, lepas tu kita turun RM8.90. Harga landing price untuk orang import tu lagi mahal daripada harga kawalan ni. Definitely lah tak boleh. Jadi dalam konteks kerajaan, kita pun beradaptasi. Kita tahu this is not going to work lah. Saya ingat lah. Sebab tu pada mesyuarat NACOL bulan Januari, kita decide on subsidi. Jemaah menteri pun setuju untuk laksana subsidi dan sebagainya. Jemaah menteri bersetuju atas cadangan-cadangan tersebut, dan kita laksanakan subsidi. Pada masa tersebut subsidi hanya diberikan 70 sen. Tetapi along the way, saya ingat dalam bulan 4, bulan 5 kita naikkan pula subsidi kepada RM1.40 sebab kita tahu kos tu meningkat tadi. Pada masa tersebut juga kita tahu subsidi ini subsidi ayam ni tidak boleh berlaku tanpa dengan subsidi saja. Kawalan harga pun masih kekal juga. Dan pada masa yang sama juga beberapa program-program lain kita masukkan, sebagai contoh jualan-jualan murah. Saya ingat program jualan keluarga Malaysia sebagai contoh, kita dapati harga yang ditawarkan lebih murah daripada pasaran sebenarnya. Dan alhamdulillah setelah proses-proses ini berlaku, kita lihat sekarang, Datuk, dengan subsidinya, dengan intervensi lain daripada kerajaan, harga ayam pada masa sekarang lebih rendah daripada harga kawalan. Harga kawalan kita adalah RM9.40, tapi kalau kita lihat harga purata nasional RM7.80, which is way below harga kawalan tu. Walaupun kita kawal, tapi ada berlaku elemen supply dan demand tu tadi. Supply dan demand tu berlaku kenapa? Kerana supply bekalan mencukupi bagi negara. Itu yang paling penting. Tetapi of course cabaran dia, kalau kita nak memutuskan satu-satu polisi lain dan sebagainya, moving forward, kita kena ambil kira bekalan kita mencukupi, perkara-perkara lain dia ambil kira dan sebagainya. Macam yang Prof kata tadi, kita perlu adapt kepada apa yang berlaku pada satu masa tu. Sebab seingat saya dalam tempoh COVID sehinggalah sekarang, pelbagai perkara berlaku, termasuklah peperangan dan sebagainya lah. So, kita perlu adapt dengan apa yang berlaku, dan ini pun sesuatu yang menarik juga sebenarnya, Encik Atan dan juga Prof. Tetapi sesuatu yang perlu kita lihat, Prof, saya nak petik dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan kita, dan sesuatu yang harus kita hormati sebenarnya, iaitu memberi subsidi dalam pelbagai aspek sebenarnya. Tetapi the biggest the important question di sini Prof, how long government kita ataupun kerajaan kita mampu sebenarnya untuk terus memberi subsidi sekiranya keadaan ekonomi ini berterusan seperti apa yang berlaku sekarang, Prof? Ya, satu soalan yang sangat mencabar untuk dikupas dalam keadaan ataupun suasana yang begini. Tambah pula soalan tu tidak dikaitkan dengan sesuatu yang senario yang spesifik, dia agak umum. Baik, dari segi ekonomi, dari segi teori ekonomi, subsidi pada umumnya, tidak semua aplikasi subsidi pada umumnya adalah tidak baik. Sebab dia akan merubah alokasi sumber-sumber pada sektor yang kurang produktif, yang boleh mandiri, yang boleh berdaya tahan cara sendiri, sebab dirangsang oleh unsur subsidi tadi. Jadi sumber-sumber ekonomi akan di-channel kepada sektor yang diberi rangsangan tadi. Jadi ini satu herotan. Alokasi sumber-sumber tidak berlaku dengan kuasa-kuasa pasaran of supply and demand, tapi ada unsur-unsur eksternal tadi kan, dalam bentuk subsidi. Baik, itu dari segi general, dari segi umumnya. Tapi
ada beberapa keadaan di mana subsidi itu menjadi perlu dan bahkan wajib. Contohnya firefighting. Dalam keadaan kita perlu menyelamatkan sesuatu keadaan, subsidi itu diperlukan untuk memperbaiki keadaan itu, untuk merubah herotan tadi. Itu perlu. Ataupun dalam keadaan kita nak merangsang sesuatu untuk berlaku secara lestari. Contohnya sektor padi kita. Kita tahu padi makanan ruji, kan, staple food. Kalau kita biarkan market forces menentukan supply and demand of padi, saya rasa lebih baik petani kita tukar sawah-sawah padi kepada kegunaan tanah yang lain, pada industri, pada perumahan dan sebagainya. Kalau kita biarkan market forces menentukan arah alokasi sumber tanah tadi lah. Tapi dengan subsidi yang berbagai untuk sektor sawah padi, sektor pertanian, kita lihat negara kita masih lagi mengeluarkan output padi untuk keperluan 70%, 70% daripada keperluan kita lah. Selebihnya kita import. Baik, kalau tidak ada subsidi, mungkin kita perlu rely kepada import. Walaupun mungkin import tu lebih murah. Sebenarnya lebih murah kalau kita import daripada Vietnam, daripada Thailand, mungkin lebih murah. Tapi kita ada dasar food security, ada dasar kedaulatan makanan yang perlu untuk berbagai tujuan strategik lah. Jadi subsidi itu menjadi wajib. Dan bahkan bagi saya, subsidi untuk sektor padi perlu ditingkatkan lagi. Bukan dalam bentuk yang sekarang, tapi dalam bentuk yang berbagai dimensi yang belum kita wacanakan sebenarnya. Ya, dalam aspek multifungsi padi, multifungsi kawasan-kawasan sawah. Yang kita tahu sawah padi bukan sekadar mengeluarkan output padi, tapi dia juga mengeluarkan berbagai-bagai multifungsi yang lain, kehijauan, keindahan desa dan sebagainya. Ini petani tidak diberi pampasan di atas pengeluaran berbagai multifungsi ini. Jadi perlu kita lihat, perlu kita wacanakan supaya petani kita mendapat perolehan pendapatan yang lebih setimpal, bukan sekadar daripada hasil jualan padi, tapi dari pengeluaran yang lain yang disebut sebagai multifungsi pertanian. Baik, subsidi untuk misalnya untuk menggerakkan industri hijau, environmental teknologi contohnya, ataupun untuk spur industri yang mesra lingkungan, mesra alam sekitar, ini satu yang disarankan. Dan subsidi yang mungkin yang dimasukkan di sinilah subsidi, misalnya subsidi minyak ataupun subsidi ayam tadi kan. Jadi ini mungkin firefighting lah dalam keadaan tertentu, mungkin itu masih diperlukan. Tapi untuk kita berterusan, saya rasa mungkin perlu disasarkan betul-betul. Targeted assistance kepada pengguna yang tertentu. Saya setuju. Ini perlu pada wacana lagi lah. Baik, Prof, kita akan berehat buat seketika. Begitu juga dengan Saudara Atan ya. Tapi sebelum kita berehat, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil sekarang ini di talian. Mungkin ada sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama dengan pemanggil ini. Bahar dari Kuala Lumpur difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Bahar. Waalaikumsalam, Sakawi. Ya, saya. Baguslah malam ni. Terima kasih. Isu rakyat ni memang terbaiklah ruang bicara ni kan. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum kepada dua ahli panel ni lah. Jadi macam semalam ni Sakawi kan. Saya pun memangnya setuju isu kos sara hidup ni memangnya belum selesai lagi. Jadi macam semalam saya cerita, memang penguatkuasaan tu memangnya di tahap masih rendah lah situasi kan. Jadi pada malam ni saya macam nak bagi dua senario supaya ahli panel ni faham dia kan. Macam ahli panel daripada Nasko ni cakap tadi mana ayam. Saya tak mau cerita pasal ayam. Saya nak cerita pasal minyak ni. Minyak ni kalau dulu kata yang 5 kilo tu RM44, RM45 kan. Jadi dapat turun harga RM34. Tapi kita di rakyat bawah ni, rakyat biasa ni masih lagi kos tu memang tinggi. Kita tak boleh beli. Tapi kita kena belilah minyak yang paket tu. Tapi minyak paket sekarang ni dah terlampau banyak kena seludup.
Kan, jadi kita nak beli pun bekalan tak cukup. Ada lagi satu contoh yang saya nak bagi kan, kos sara hidup ni kan, terutama macam golongan UKI warga emas. Bila kerajaan kata dia dah naikkan bantuan bulanan daripada 300 kepada 500. Tapi kos untuk kita orang, untuk warga emas ni, satu hari naik lebih kurang kata RM10. Baru RM20 naik pada RM30. Dah naik RM10. Kalau sebulan dah 300. Tapi yang naik tu 200. Kita dah ada defisit 100. Jadi macam mana yang nak katakan keadaan dah tu kan. Jadi saya nak ahli panel ni boleh fikirkan sejenak dari segi tu. Saya cerita dari segi rakyat biasa lah Serawi kan. Ya, faham. Cerita tinggi-tinggi kan orang kat kampung pun tak faham. Jadi itulah yang saya nak utarakan. Baik. Ahli panel boleh bagi pencerahan sikit InsyaAllah. lah. Itu saja Sekawi. Terima kasih Sekawi. Ya, terima kasih banyak-banyak Bahar dari Kuala Lumpur. Yalah, itu antara keluhan-keluhan sebenarnya yang dilontarkan oleh rakyat biasa sebenarnya. Mereka ingin melihat sesuatu yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk meringankan bebanan yang ditanggung akibat daripada kos sara hidup yang dikatakan semakin tinggi ketika ini. Tapi tak apa, kita akan berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang kos sara hidup tinggi, fenomena global, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu hebat, iaitu yang berbagai, Encik Atan Sapian, pengarah Sekretariat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara ataupun NAKOL, dan kita juga masih lagi tentunya bersama dengan yang berbagai, Profesor Dr. Jamal Osman, itu fellow kehormat di Institut Masa Depan Malaysia ataupun MASA. Dan anda jangan lupa gunakan peluang ini kalau anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat, dan dua talian itu saya ulangi lagi, 0326979767, 0326979768. Baik, mungkin saudara Atan, ini pun sesuatu yang menarik yang dibangkitkan oleh Bahar tadi. Jadi sepintas lalu mungkin saudara Atan ada jawapan kepada apa yang dibangkitkan oleh Bahar. Komen anda. Terima kasih Datuk. Saya ingat itu sebenarnya memang senario di bawah sana lah. Kita perlu akui lah sebenarnya. Semua orang terkesan. Cuma mungkin terkesan dia bagaimana tu mungkin berbeza-beza lah saya ingat. Cuma saya boleh bagi apa yang kerajaan sudah ataupun sedang buat sekarang untuk bantulah. Kalau berdasarkan simulasi daripada Jabatan Statistik Malaysia, menggunakan inflasi, kadar inflasi Mei yang sudah, bagi B40 purata pendapatan ataupun perbelanjaan dia meningkat sebenarnya RM58 sebulan. Sebulan. Itu secara purata lah, of course, secara purata. Sebab tu kerajaan decide untuk bagi bantuan keluarga Malaysia tu kita tambah RM100 bagi keluarga, dan RM50 bagi individu lah. Dia memberi manfaat kepada 9 juta, lebih 9 juta penerima sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, macam saya maklumkan awal tadi, kerajaan juga bersetuju. Sebenarnya program jualan keluarga Malaysia ni telah dilancarkan pada Disember tahun 2021 lagi sebenarnya. Dia memberi manfaat kepada 222 parlimen di seluruh Malaysia pada masa tersebut. Sekarang ini kita nak lancarkan dalam masa seminggu lebih ini, kita nak lancarkan pula PJKM 2.0 lah. Yang dulu kita laksanakan dan memberi manfaat, maknanya rakyat boleh datang untuk berbelanja, sebab penyematan berlaku sehingga 20% daripada harga pasaran. Dan saya percaya antara item-item yang menjadi hot item biasalah ayam dan sebagainya, sebab dia boleh dapat harga yang lebih murah lagi. Sebab kadang-kadang ahli parlimen ataupun ahli ada pihak-pihak tertentu ni dia subsidize lagi ayam-ayam ni ataupun telur-telur dan sebagainya. So maknanya rakyat ada pilihan sebenarnya untuk
untuk apa nama untuk merancang. Betul, memang berlaku kenaikan, tapi ini bukan sesuatu yang unik kepada Malaysia saja. Berlaku seluruh dunia tadi. Tadi saya ingat kita dah bincang dah bagaimana apa nama peperangan COVID memberi kesan kepada apa nama apa yang berlaku di Malaysia. Ayam betul lah kita keluarkan 100% lebih 100%. Tetapi kena faham jagung, soya yang merupakan 70% komponen utama kos pengeluaran tu semua kita import. Tadi kalau faktor luar memberi kesan kepada pengeluaran di dalam negara, jadi secara tidak langsung dia akan memberi kesan juga kepada barang-barang yang dikeluarkan. Saya ingat selain daripada PJKM dan juga bantuan bantuan kewangan itu tadi, saya ingat sebab tu kita dah mempergiatkan penguatkuasaan. Sebagai contoh, saya ingat tadi disebut juga minyak masak. Itu yang menjadi topik utama. Saya ingat Datuk, minyak masak ni kalau 60,000 tan tu untuk subsidize tu yang paket tu sebenarnya mencukupi sebenarnya untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Tetapi apa yang berlaku berlaku ketirisan. Ini mungkin persepsi dan sebagainya. Sebab bila harga botol ni dia meningkat, permintaan kepada minyak polybag ni akan bertambah lah. Sebab tu kadang-kadang kita ingat berlaku ketirisan ada di luar negara dan sebagainya. Saya rasa berkaitan dengan minyak masak ni ada beberapa perkara yang telah diputuskan oleh pasukan khas jihad tangani inflasi ni, yang juga merupakan Sekretariat NACOL menjadi sekretariat dia. Antara keputusan paling penting adalah kita ban ekspor minyak masak yang dipaketkan ni tak boleh diekspor. Sebenarnya ekspor ni kita tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau kita lihat 95% minyak masak Malaysia ni diekspor. So maknanya kita negara yang export driven sebenarnya. Which is good lah. So maknanya keperluan negara 5% sahaja. Tetapi berlaku kekeliruan. Pengimport ni bila MPOB ataupun MPIC memberi permit untuk ekspor, dia tak sebut pun botol ke paket ke. Maknanya pengeksport ni boleh tentukan apa juga jenis kemasan itu tadi. Tetapi kita lihat ada kemasan polybag. Itu menjadi kekeliruan kerana kita punya subsidi ni berpolybag. So untuk mengelak kekeliruan dari segi penguatkuasaan, persepsi dan sebagainya ataupun penyelewengan, kita ban terus. Saya ingat 2 minggu yang lepas kita dah setuju dah. Kita kata kita cadangkan supaya bila kita nak ekspor minyak polybag kita tak benarkan lagi dah untuk mengelak kekeliruan. Senang, mudah untuk kita buat penguatkuasaan. Saya ingat kita dah ada plan dalam pertengahan Ogos ni. Kita jangka ada certain percentage berapa minyak masak yang minyak masak paket ni boleh berada di pasaran. Kalau ikut laporan kita harian sekarang ni, komplain ataupun aduan berkaitan minyak masak paket ni agak berkurangan lah, saya ingat lah. So kita dah nampak kesan penguatkuasaan itu tadi, dan juga beberapa tindakan-tindakan lain yang kita ambil, termasuklah terus kepada sumbernya, iaitu repacker, pengilang sebagainya. Kita buat audit dan sebagainya. Kita lihat ke mana minyak masak paket ni dihantar dan sebagainya. So insya-Allah saya rasa perkara ini dalam sedikit tempoh lagi kita boleh kembalikan dalam keadaan yang biasa 100%. Satu lagi Datuk, saya ingat pada masa yang sama, saya ingat yang ini yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam jawapan Parlimen dia 2 minggu yang lepas. Kadang-kadang
peniaga, Makcik Kia sebagai peniaga kecil ni pun menggunakan minyak masak paket ni. Adakah kita berasa nak ambil tindakan? Hal ini mungkin adalah sumber pendapatan mereka sebenarnya. Alright Datuk, terima kasih Datuk. Okey, saya difahamkan kita ada dua pemanggil sebenarnya di talian yang agak lama menunggu. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang. Harap masih lagi ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Serkawi dan ahli panel. Ya. Ini saya dengar tu nak yang ahli panel sebut nak subsidi. Kan gaji minimum lah. Tadi saya pun rasa tekilan juga apa masalah apa inflasi kan. Kos sara hidup ni menjak dahulu lagi. Menjak lagi tahun 80-an, 90-an dia berlaku macam dia ada bermusim. Tetapi masalah tu kita ada jawatan kuasa. Kita ada jawatan kuasa kan. Kita ada semua ada jawatan kuasa yang ahli-ahli panel dah semua kan, yang duduk dalam jawatan kuasa tu semua yang berkelebar fokusan. Tetapi masalah kita tak dapat selesaikan daripada tahun 80-an, 60-an, tahun 2000. Itu sekarang dah tahun yang terbaru kan, terkini masalah pandemik. Tetapi masalah tu dia berulang-ulang. Saya agak yang kita ada ahli panel ni dapat menyelesaikan, duduk dalam jawatan kuasa tu supaya masalah tu kita dapat selesaikan dan tak berulang lagi. Terutama subsidi. Bila kita bagi subsidi, masalah tu ini ada berulang lagi kan. Contohnya kita bagi masalah dalam padi. Tapi harga barang mesti naik juga. Contohnya harga kita bagi gaji minimum. Tapi bila kita pergi dekat peniaga, dia kata sebab kita ni contohnya harga minyak, dia kata tak, itu kita punya pekerja, dia kata gaji kita kena bagi mahal, sebab tu kita punya barang tak boleh turun. Ini masalah saya dapat ahli panel pula dalam ni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Kita ambil satu lagi panggilannya ada di talian kita sekarang ini, Datuk Gulam dari Sabah ada di talian kami sekarang. Assalamualaikum Datuk. Halo. Waalaikumsalam, Datuk. Ya, saya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Saya ingat saya nak berterus terang kepada penyanyi kita yang ada di sini sepatutnya kenapa mesti kerajaan yang dapat nama subsidi diskaun ayam ini, minyak ini, ramai orang kita yang berpotensi yang ada tanah, yang boleh bercucuk tanamnya, buat segalanya untuk mendapat subsidi. Bukan kerajaan yang dapat nama diskaun 80 sen, RM1, 30 sen dan RM1 lebih. Sepatutnya dia bagi kepada orang kita, Bumi Putra, dia bantu untuk menternak segala apa keperluan supaya ini demand tu lebih kelebihan. Tetapi kenapa mesti mau disebut kerajaan? Apakah ini pilihan sudah sekarang ni? Kenapa mesti kita sebut subsidi itu turun daripada? Kenapa kita tidak bagi kepada orang yang ada kebun, yang ada segala peternak-peternak, kita bagi subsidi, kita bagi bantuan, dan mereka boleh menjual ayam-ayam tersebut dengan begitu murah. Mungkin dalam RM5, RM6, RM7. Tapi kita masih juga membagi luar-luarkan subsidi itu adalah dari ini, daripada itu. Kenapa kita tidak bagi kepada bumi buta kita? Supaya kita terus mereka ini bercucuk tanam, membeli tanah ataupun tanah yang ada tidak terbiar, digunakan untuk terus berkhidmat kepada rakyat. Dan subsidi itu dari kepada orang kita di bawah. Tak payahlah kerajaan bagi itu dan ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Jadi banyak persoalan yang dibangkitkan. Tapi tak apa, kita anggap apa yang disuarakan itu adalah suara rakyat sebenarnya, Prof. Ya. Tapi saya nak dapatkan pandangan ikhlas juga dari Prof. Mungkin orang yang paling sesuai adalah Encik Atan, tapi kita ubah sedikit. Kita tanya Prof dalam persoalan ini. Bila kerajaan menubuhkan apa yang dipanggil sebagai pasukan khas jihad menangani inflasi, apakah Prof melihat bahawa ini juga satu langkah positif, satu langkah yang bersifat proaktif yang benar-benar mungkin boleh memberi impak ataupun kesan kepada mengawal kos sara hidup tinggi dan juga inflasi di negara kita secara ikhlas? Satu lagi soalan yang mencabar. Saya lihat isu inflasi yang sangat berkait dengan isu kos sara hidup dari dua perspektif lah. Perspektif jangka panjang,
yang mana kita perlu melihat berbagai-bagai kepentingan. Kan? Perspektif jangka pendek ataupun perspektif yang memerlukan solusi yang immediate, yang cepat, yang berbentuk firefighting approach. Rumah sedang terbakar, kita perlu memadamkannya. Jadi mungkin jawatankuasa ini lebih berbentuk kepada solusi jangka pendek untuk menangani isu at hand yang sedang dihadapi. Mungkin kurang sesuai untuk melihat isu jangka panjang yang ada berbagai-bagai elemen kepentingan negara. Contohnya kedaulatan makanan ataupun food security, keselamatan bekalan makanan. Ini memerlukan satu deliberasi dasar yang lebih mendalam lah, ya, tidak berbentuk firefighting. Contohnya kita memasukkan AP kan untuk mengimport bahan makanan, ini adalah firefighting. Dalam jangka panjang ia memberi kesan kepada kedaulatan makanan, memberi kesan pada food security, tapi kita abaikan dulu buat sementara kan. Dalam jangka panjang kita perlu lihat struktur pasaran misalnya. Kita tengok adakah di sana pasaran itu efisien. Yang ini harga ditentukan oleh betul-betul kuasa pasaran, supply and demand. Bukan ada elemen, ada market agent, ada institusi yang berupaya, ada pengaruh untuk menentukan harga. Ini adalah satu unsur yang disebut anti persaingan. Ini satu unsur yang tidak baik, yang patut dicegah. Dia perlu kerajaan ataupun agensi yang berkenaan, yang tertentu untuk melihat pasaran yang ada itu adalah efisien. Harga betul-betul ditentukan oleh demand and supply forces, bukan ada intervention daripada satu institusi ataupun satu firma ataupun kerajaan sendiri. Sebab walaupun kerajaan sendiri kalau dia terus-menerus menentukan harga pasaran, ia lama-kelamaan ia akan distort alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Itu pandangan saya. Menarik. Sesuatu yang penting juga kita bincang di sini barangkali Encik Atan ya. Kita tahu kita menghadapi kos sara hidup tinggi. Kita juga bimbang kadar inflasi yang dikatakan mungkin akan meningkat sekiranya ia tidak dikawal dengan begitu sempurna. Tetapi kalau kita lihat secara jelas, secara ikhlas gaya hidup rakyat Malaysia itu sendiri, saya sendiri seolah-olah merasakan, betulkah kita sedang menghadapi kos sara hidup yang tinggi? Betulkah kita sedang menghadapi masalah inflasi? Yalah, kalau kita pergi beli barang memang kita tahu harga barang naik. Kalau kita pergi kedai makan, restoran sebagainya, memang kita tahu harga makanan juga turut naik. Tetapi ia tidak berarti bahawa restoran ataupun kedai makan ataupun supermarket kekurangan pelanggan. Jadi bagaimana kita nak melihat situasi ini untuk kita mengatakan bahawa kita sedang menghadapi satu situasi yang cukup mencabar sebenarnya? Ada dua perkara yang saya ingin kongsikan. Yang pertama sekali, rekod jualan dalam F&B, terutamanya fast food ni, makanan segera ni, 20% rekod jualan. Maknanya nilai tu meningkat 20%. Meningkat 20%. Just imagine, maknanya ada orang nak pun sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, booking kenderaan yang tertangguh ni, saya ingat kita dah ada 500,000 dah. More than 500,000. Saya ingat dalam tahun ni mungkin lebih tinggi lagi. Sebab tu saya ingat Bank Negara sebagai contohnya, ada dasar-dasar yang perlu dimasukkan. Sebab tadilah saya ingat Datuk dah sebut, kita tak nampak pun. Biasanya kalau kita nak kawal kos kita dan sebagainya, banyak benda kita boleh kawal. Cara kita nak travel dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kat luar tu, hujung weekend pun masih jam juga. At least di Lembah Kelang lah. Saya tahu tak, saya tak pastilah kalau tempat lain lah. Kita duduk kat Lembah Kelang, itu yang kita nampak sebagainya. Cuma saya rasa saya nak juga, Datuk nak tarik sedikit tadi yang Prof sebut tadi, market distortion tadi. Bila pengguna tidak memainkan sangat peranan pengguna ni, expectation nak harga sebegitu dan sebagainya, kadang-kadang akhirnya dia akan memberi kesan kepada
pengguna. Dalam konteks kawalan harga ayam sebagai contoh kan, kita dah kawal lama dah, lebih daripada 120 hari sebenarnya. Apa yang berlaku Datuk? Waktu dululah saya ingat, sekarang kita tak jumpa dah. Apa yang berlaku bila kita beli, nak potong ayam, di charge RM1, RM2 sebagainya. That is market distortion. Kita tak kawal, kita kawal ayam saja, tetapi servis-servis lain kita tak kawal. Siapa yang rugi akhirnya? Pengguna lah. Dulu tak ada pula servis-servis begini, tapi dikenakan charge. So maknanya peniaga dan sebagainya, dia dah cuba untuk evolve juga sebenarnya, mengadaptasi supaya dia boleh cover cost dia. So sebab tu kita bimbang kalau intervensi yang kurang kurang membantu dalam senario ataupun environment demand and supply dengan lebih baik, kita bimbang dia akan menjadi sesuatu yang negatif rather than positif lah. Betul pada ketikanya, macam Prof maklumkan tadi, subsidi is good sebagainya, tapi pada masa ketikanya juga dia mungkin boleh menjadi sesuatu yang mungkin memberi kesan yang lain dan sebagainya. Of course saya percaya keputusan yang dibuat tu perlu mengambil kira lah, saya ingat semua keadaan pada masa tersebut. Dan tadi Prof sebut tadi pasukan khas, Datuk tanya tadi, untuk makluman saya ingat penonton dan sebagainya, pasukan khas ni lebih kepada action oriented lah. Jadi maknanya short term lah saya ingat, tapi untuk long term tadi dalam kos sehari hidup dan sebagainya, Nakol akan ambil tengok sebagainya. Kita akan tengok sebenarnya, walaupun pada masa sekarang kita bercerita pasal makanan, tapi sebenarnya perbincangan lain dalam konteks pengangkutan, perumahan, kita dah ada dah, cuma tinggal lagi ialah kita nak memerlukan satu perancangan jangka panjang yang boleh menyelesaikan secara tuntas lah isu-isu rakyat ni sebenarnya. Okey, sesuatu yang penting juga, kita hampir di penghujung sebenarnya Prof, tak banyak masa masih yang tinggal, lebih kurang 5-6 minit saja lagi. Ada juga yang mengatakan bahawa kalau kita ingin melihat bahawa apa saja yang dirancang oleh kerajaan ini dalam usaha untuk mengawal kos sara hidup, mengawal peningkatan inflasi dan sebagainya, kerjasama yang erat diperlukan di antara kementerian-kementerian yang terlibat sebenarnya. Kalau sebelum ini bila kita bercakap tentang penguatkuasaan, kita hanya tuju kepada KPDN HEP untuk mengambil tindakan dan sebagainya, tetapi ianya sebenarnya dimensinya lebih besar daripada itu sebenarnya. Kementerian-kementerian lain juga, kalau kita ingin melihat berjayanya nanti apa yang dirancang oleh pasukan khas jihad tangani inflasi ini berjaya, maka kerjasama yang erat di antara kementerian itu menjadi faktor utama yang amat-amat diperlukan. Komen Prof. Ya. Mungkin kita pernah mendengar konsep ataupun istilah pengguna yang smart, yang pintar, ataupun penggunaan pintar, smart consumption. Ia merujuk pada bagaimana pengguna, individu menggunakan maklumat sebagai asas membuat keputusan, such that kadar inflasi yang tinggi seperti yang terpapar dalam statistik mungkin tidak ditranslate, tidak diterjemahkan dalam bentuk cost of living yang tinggi juga. Kita boleh detach, boleh disengage kadar inflasi yang tinggi dengan cost of living, dengan gelagat yang bijak tadi. Sebagai contoh, saya tanam sendiri beberapa sayuran, sehingga saya boleh menjimatkan quite substantial. Ini dari segi cara penjimatan kos, dan kita boleh juga lihat aspek peningkatan pendapatan dengan berbagai-bagai cara lah kan. Tapi yang paling penting kita bertindak, kita buat keputusan berdasarkan maklumat. Tujuannya supaya dalam teori ekonomi disebut keanjalan pendapatan menjadi lebih tinggi. Kita nak jadikan permintaan lebih anjal dengan keputusan secara bermaklumat tadi. Contohnya kalau harga satu barangan menjadi lebih tinggi secara relatif, kita cari pengganti yang lebih murah, walaupun masih tinggi tapi secara relatif lebih murah. Dan kalau itu dilakukan oleh sebahagian besar pengguna, lama kelamaan keanjalan permintaan terhadap barangan yang naik harga tadi akan meningkat,
sehingga kan pengeluar ataupun penjual barangan yang berhadapan dengan harga yang tinggi terpaksa menurunkan harga secara sendirinya. Kalau tidak akan terjual barangan itu. Ini akan berlaku secara market mechanism. Market akan menentukan kuantiti jualan dan belian dengan adanya gelagat kepenggunaan yang bijak tadi. Jadi ini mungkin memerlukan satu rancangan, satu program pendidikan yang baik supaya kita sedar bahawa sebenarnya pengguna itu berkuasa untuk memberi kesan kepada harga, kepada gelagat penjual, gelagat pengeluar. Contohnya di Jepun, kenapa masyarakat di sana jarang-jarang melihat kenaikan gaji sebenarnya? Sebab mereka tahu ada kefahaman yang symmetrical di antara pengguna, pekerja dengan majikan. Kalau masyarakat minta gaji, minta tambahan upah dan sebagainya, majikan sangat mungkin akan menaikkan harga dan dipas kepada pengguna dan akhirnya akan meningkatkan inflasi dan cost of living. Jadi ada symmetrical dari segi kepahaman. Ini berlaku melalui orientasi budaya lah, cultural orientation, such that ia menjadi satu yang ingrained dalam budaya mereka. Jadi ini kena dimulakan. Satu what we call as smart consumerism tadi. Betul. Tapi Prof tak menjawab persoalan yang saya bangkitkan. Jadi mungkin di penghujung ni lah kita tanya Tuan Atan kita lah tentang pasukan khas jihad tangani inflasi ini. Dah sebulan lebih sebenarnya kewujudan pasukan khas ini. Jadi saya bangkitkan soal kerjasama di antara kementerian-kementerian dalam usaha untuk menjayakan apa yang ingin dicapai oleh pasukan khas jihad tangani inflasi. Apakah anda melihat bahawa sudah ada satu kerjasama yang kukuh di antara kementerian-kementerian yang mungkin memberi support kepada apa yang dirancang oleh pasukan khas ini? Betul Datuk. Saya ingat antara tujuan utama penubuhan pasukan khas ni untuk memberi satu koordinasi yang baik lah sebenarnya. Sebab kita perlu buat keputusan yang bersifat action oriented, nak buat laksana terus. Dalam konteks penguatkuasaan tadi Datuk sebut sebagainya, penguatkuasaan ni bukan KPDNHP saja, tapi kalau dekat sepadan tu orang lain lah sebenarnya. Orang lain maknanya PDRM, tentera, ATM dan sebagainya. Dan kalau kita lihat for the last few weeks ni, banyak tangkapan yang kita buat dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah hasil daripada risikan-risikan kerjasama daripada agensi-agensi lain lah sebenarnya. Bukan nak kata dulu tak buat, dulu buat Datuk. Sebab saya bagi contoh lah di Sempadan lah, di Sempadan. Saya ingat yang amat berhormat Perdana Menteri pun sebut juga. Di Sempadan ni dia punya ranking keutamaan tu lainan lah. Saya ingat senjata, perdagangan orang sebagainya. Mungkin polybag ni mungkin saya ingat kat belakang sekali kot. Itu keutamaan ni. Tetapi kita tahu ini adalah isu semasa. So kita fokus. Mungkin kita fokus dalam 3-4 minggu orang dah nampak dah signal. Penyelundup pun dah takut-takut dah. Ini dah menjadi keutamaan kepada penguatkuasaan. Jadi mereka mungkin takut untuk buat penyelundupan lah. Dan bila berlaku kerjasama ni mudah untuk kita buat sebuan dan sebagainya sebenarnya. Banyak sebuan-sebuan yang kita buat dalam konteks barang-barang kawalan ni saja. Bukan setakat minyak masak saja sebenarnya. Itu dari segi penguatkuasaan. Tapi dalam keputusan-keputusan lain pun sama juga. Tadi saya cerita pasal kita ban ekspor minyak masak minyak masak itu tadi. Itu melibatkan MPIC, MPOB pun sebenarnya. Banyak pihak sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Atan Sapian. Terima kasih kepada Profesor Dr. Jamal Osman. Tak cukup masa sebenarnya nak bercakap tentang isu ini, tapi insya-Allah mungkin di masa yang terdekat ini kita duduk lagi di ruang bicara ini untuk mengupas lagi beberapa isu bila kita bercakap tentang kos sara hidup tinggi, fenomena global ini, kerana ianya merupakan sesuatu yang perlu sebenarnya kita war-warkan dari masa ke semasa, dan sudah pastilah
rakyat juga harus berubah mengikut keadaan semasa, dan mereka juga harus menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang sedang kita hadapi. Bukan saja di negara kita sebenarnya, tetapi secara global inilah masalah yang dihadapi oleh dunia ketika ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.